Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita ikuti dahulu keputusan Liga Perdana Inggeris yang telah berlangsung pada semalam dan juga awal pagi tadi. Pasukan Wolves berjaya menang ke atas pasukan Spurs 2-1. Arsenal mudah tundukkan pasukan Burnley 3-1. Crystal Palace ditundukkan di laman sendiri oleh pasukan Everton dengan jaringan 3-2. Manchester United menang tipis 1-0 ke atas pasukan Luton. Bournemouth menang selesa 2-0 ke atas pasukan Newcastle. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Spurs tewas buat kali kedua secara berturut-turut. Pasukan Spurs yang turun berkunjung ke Molineux Stadium dengan misi untuk bangkit selepas tewas besar kepada pasukan Chelsea sebelum ini. Dilihat serba tidak menjadi apabila tewas pula kepada pasukan Wolves pada malam tadi. Spurs bagaimanapun terlebih dahulu di depan menerusi jaringan Brennan Johnson seawal minit ketiga hasil bantuan daripada Pedro Porro. Pasukan Wolves yang beraksi di laman sendiri nyata lebih berbahaya walaupun sudah ketinggalan sejak daripada awal permainan. 2 gol lewat tuan rumah sudah cukup untuk memastikan kemenangan 2-1 ke atas pasukan Spurs yang sebelum ini dilihat begitu garang sejak daripada permulaan musim. 2 jaringan tersebut dilakukan oleh Pablo Sarabia pada minit ke-91 dan seterusnya oleh Mario Lemina pada minit ke-97. Hasil bantuan juga daripada Pablo Sarabia. Spurs kini jatuh ke tangga ketiga Liga dengan kekal mengumpul 26 mata. Mereka akan berdepan dengan pasukan Aston Villa selepas international break nanti dan bertemu dengan pasukan Manchester City pada minggu berikutnya. Arsenal tidak berdepan masalah untuk tewaskan pasukan kelompok bawahan Liga. Arsenal berjaya memperbaiki kedudukan mereka dalam Liga selepas menang 3-1 ketika berdepan dengan pasukan Burnley di Emirates pada malam tadi. Arsenal yang turun tanpa kelibat beberapa tonggak utama mereka seperti Martin Odegaard dan Gabriel Jesus yang masih lagi belum cergas sepenuhnya dilihat terlalu kuat untuk diberikan saingan oleh anak buah Vincent Kompany itu. Arsenal bagaimanapun terpaksa menanti sehingga ke penghujung separuh masa pertama untuk mereka berada di depan menerusi jaringan yang dilakukan oleh Leandro Trossard hasil bantuan daripada Bukayo Saka. Josh Brolly kemudiannya berjaya menyamakan kedudukan untuk pasukan pelawak pada minit ke-54 dan ianya seakan memberikan harapan untuk kebangkitan mereka dalam perlawanan ini. Keadaan tersebut tidak bertahan lama apabila William Saliba berjaya meletakkan pasukan Arsenal di depan selepas menanduk masuk sepakan sudut yang dilakukan oleh Trossard. Zinchenko kemudiannya memastikan kemenangan 3-1 mereka ke atas pasukan Burnley dengan melakukan voli cantik pada minit ke-74. Arsenal kini berada di tangga kedua Liga dengan 27 mata sambil menantikan pasukan Man City yang akan turun menantang pasukan Chelsea malam nanti. Everton semakin jauh daripada zon penyingkiran. Pasukan Everton sekali lagi mencatatkan keputusan positif selepas berjaya menundukkan pasukan Crystal Palace 3-2 pada malam tadi. Everton yang sedang berada dalam momentum terbaik mereka selepas belum lagi tewas dalam 4 perlawanan terakhir menerusi tandukan Vitali Mikulenko. Kedudukan tersebut bagaimanapun tidak dapat bertahan lama apabila Crystal Palace kembali menyamakan kedudukan menerusi sepakan penalti yang disempurnakan oleh Eberechi Eze. Everton bagaimanapun lebih banyak bertahan berbanding tuan rumah yang lebih gemar menguasai bola tetapi gagal menemui sentuhan penjudah yang lebih tajam lagi. Everton sekali lagi menghukum kelekaan anak buah Roy Hodgson menerusi gol kedua mereka pada minit ke-49 hasil jaringan daripada Doucouré. Tersentak dengan itu, Palace terus memberikan tekanan dan hasilnya gol penyamaan pada minit ke-73 oleh Odsonne Edouard. Everton menggunakan sebaik mungkin peluang yang terhidang apabila berjaya kembali di depan. Kali ini giliran Idrissa Gana Gueye pada minit ke-86 sekaligus membantu pasukan Everton untuk mengutip 3 mata penuh di gelanggang lawan. Everton kini sudah semakin menjarakkan diri daripada zon penyingkiran dengan mengutip 14 mata dan akan bertemu dengan pasukan Manchester United pada perlawanan Liga seterusnya nanti. Manchester United berjaya atasi pasukan Luton Town. Manchester United akhirnya kembali dengan retak kemenangan mereka selepas berjaya menundukkan pasukan bawahan Liga iaitu Luton Town dengan keputusan 1-0. Beraksi di Old Trafford nyata memberikan tuah buat pasukan Manchester United kali ini apabila mereka berjaya menguasai lebih 64% permainan. Luton hanya mampu bertahan dan sekali-sekala melakukan gerakan berbahaya ke kubu United tetapi berjaya diselamatkan oleh penjaga gol mereka iaitu Andre Onana. United bagaimanapun terpaksa menanti sehingga ke separuh masa kedua untuk mereka memecahkan kebuntuan menerusi pemain pertahanan mereka iaitu Victor Lindelof pada minit ke-59. Kedudukan itu kekal sehingga ke usia penamat dan ia sudah cukup untuk memberikan 3 mata penuh buat pasukan kendalan Erik ten Hag itu. Mereka kini berjaya naik ke tangga ke-6 Liga tetapi masih ada lagi perlawanan yang akan berlangsung pada malam nanti.
Berdemak berjaya kutip 3 mata berharga. Berdemak yang kini sedang menggelut untuk mencari rentak mereka dalam Liga Perdana Inggeris pada musim ini dilihat bernasib baik selepas mampu untuk menewaskan pasukan Newcastle United dengan jaringan 2-0 tengah malam tadi. Newcastle yang turun dengan reputasi selaku antara pasukan yang mampu mencabar kejuaraan EPL musim ini dilihat kurang menjadi semasa beraksi menentang pasukan yang berada di kelompok zon penyegaran itu. Berdemak pula dilihat lebih bersemangat untuk mengatasi pasukan Newcastle yang terpaksa beraksi tanpa kelibat ramai tengah utama mereka yang terpaksa diketepikan akibat kecederaan. 2 gol hasil jaringan penyerang mereka iaitu Dominic Solanke pada minit ke-60 dan juga 73 sudah cukup untuk memastikan kemenangan berharga buat pasukan itu. Berdemak kini mengumpul 9 mata. 3 mata dibezakan dengan pasukan Luton yang kini sedang menghuni kedudukan ke-18 Liga. Kita lihat pula keputusan beberapa perlawanan yang melibatkan pasukan ternama lain di Eropah. Di La Liga Spanyol, Athletic Bilbao menang 4-3 ke atas pasukan Celta Vigo. Real Madrid menang besar 5-1 ke atas pasukan Valencia dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Serie A Itali pula, pasukan Leeds berjaya ikat pasukan AC Milan dengan keputusan 2-2. Juventus menang 2-1 ke atas pasukan Cagliari dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Bundesliga Jerman, Bayern Munich menang 4-2 ke atas pasukan Heidenheim. Stuttgart berjaya atasi pasukan Borussia Dortmund 2-1 dan berikut adalah kedudukan semasa Bundesliga di Jerman. Ligue 1 Perancis, Paris Saint-Germain menang selesa 3-0 ke atas pasukan Reims dan berikut adalah kedudukan semasa Ligue 1 di Perancis. Real Madrid menang pasukan Valencia 5-1. Real Madrid tidak berdepan dengan masalah untuk mengatasi pasukan Valencia dengan jaringan 5-1 di Santiago Bernabeu pada awal pagi tadi. Mereka memulakan pesta jaringan seawal minit ketiga menerusi Dani Carvajal. Vinicius Junior kemudian menambah 2 lagi gol pada minit ke-42 dan juga 49 untuk meletakkan tuan rumah semakin selesa mendahului dengan 3 gol tanpa balas. Rodrigo juga tidak ketinggalan untuk meletakkan nama selaku penjaring apabila dia meletakkan 2 gol pada minit ke-50 dan juga 84. Valencia pula berjaya memperoleh gol sagu hati pada minit ke-86 menerusi jaringan daripada Hugo Duro. Real Madrid kini masih lagi berada di tangga kedua La Liga di belakang pendahulu iaitu pasukan Girona yang berjaya mencatatkan kemenangan 2-1 ke atas pasukan Rayo Vallecano dalam perlawanan yang berlangsung sebelum itu. Persaingan dilihat lebih sengit jika Barcelona berjaya menang dalam perlawanan menentang pasukan Alaves pada malam nanti dan ia akan menjadikan masing-masing hanya dibezakan dengan 2 mata sahaja. AC Milan teruskan aksi tidak konsisten pada musim ini. AC Milan sekali lagi berdepan saat sukar apabila diikat oleh pasukan Leeds dengan jaringan 2 sama. Walaupun pada satu ketika, mereka dilihat sedang selesa mendahului dengan jaringan 2-0 pada separuh masa pertama. Olivier Giroud membuktikan yang dia masih lagi berbisa dengan berjaya memecahkan kemutuan menerusi tandukan pada minit ke-28 hasil bantuan daripada Theo Hernandez. Tijani Regendez kemudiannya menambah gol kedua pada minit ke-35 hasil bantuan daripada Samuel Chukwueze. 2 gol pantas oleh Nicolas Sanson dan Lamek Banda masing-masing pada minit ke-66 dan juga 70 membuktikan kelekaan ataupun kehilangan fokus yang ditunjukkan oleh anak buah Stefano Pioli. Lebih malang lagi apabila Olivier Giroud terpaksa dibuang padang akibat masalah layangan kad kuning kedua. AC Milan bernasib baik selepas gol yang dijadikan pada saat akhir oleh Roberto Piccoli dibatalkan kerana berlakunya kekasaran sebelum itu. Milan kini berada di tangga ketiga Liga, mengumpul 23 mata dan Napoli berpeluang untuk memintas mereka sekiranya berjaya menang ke atas pasukan Empoli malam nanti. Harry Kane jualan pasukan Bayern Munich. Harry Kane membuktikan pembelanya daripada Spurs bukanlah satu pemaziran selepas dia berjaya membantu pasukan Bayern untuk menewaskan pasukan Heidenheim dengan jaringan 4-2. Kane meledak 2 gol dalam perlawanan tersebut pada minit ke-14 dan juga minit ke-44. Sebelum pasukan pelawak kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-67 dan juga minit ke-70. Rafael Guerreiro berjaya meletakkan tuan rumah di depan semula dengan jaringan pada minit ke-72 dan Choupo-Moting memastikan kemenangan 4-2 dengan gol hasil jaringannya pada minit ke-85. Bayern berjaya meminta sementara kedudukan pasukan Bayer Leverkusen dengan mengumpul 29 mata. Lebih 1 mata daripada pasukan kendalan Xabi Alonso yang masih lagi belum turun menentang pasukan Union Berlin. Jika menang, Bayer Leverkusen akan kembali berada di atas dengan perbezaan 2 mata.
Sir Jim Ratcliffe sedia dapatkan Kylian Mbappe. Sir Jim Ratcliffe berjanji akan cuba mendapatkan Kylian Mbappe sekiranya proses pemilikan saham Manchester United sebanyak 25% berjaya dijalankannya nanti. Hanya Chelsea dan juga Manchester City dilihat sebagai antara pasukan EPL yang mampu daripada segi kewangan untuk cuba mendapatkan bintang Perancis itu. Sir Jim Ratcliffe juga dijangka akan mengadakan sedikit rombakan dengan Jadon Sancho, Anthony Martial dan Anthony dipercayai akan dilepaskan pada Januari nanti. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.